untuk waktu ini kita akan memberi fokus kepada pembentukan kabinet baru di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan dijangkakan kabinet baru akan diumumkan mungkin dalam minggu ini atau minggu hadapan. Tapi kita nak memberi fokus kepada apa yang plan strategik yang mungkin boleh digarap oleh pembentukan kabinet terbaru ini untuk memastikan pelan pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dan untuk bercakap mengenai perkara tersebut, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Baik, Datuk. Kita terus kepada fokus kita, Datuk. Bagaimana Datuk melihat senario ekonomi ketika ini? Adakah ekonomi negara dijangka boleh pulih selepas selesai vaksinasi dan selepas sektor ekonomi dibuka ketika ini, Datuk? Ia tergantung. Ada beberapa senario yang kita boleh tengok. Pertama, kita kekalkan dengan strategi sedia ada. Kita kekalkan dengan insentif dan bantuan sedia ada yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Tidak ada pakej stimulus yang baru. Kita buka ekonomi mengikut garis masa kadar vaksinasi yang telah ditetapkan sebelum ini. Dalam senario ini, ekonomi akan pulih, tetapi pemulihan akan berlaku dengan perlahan. Tidak ada banyak peningkatan. Senario satu lagi, kalau kita tengok, kita tak buat apa-apa. Kita perkenalkan lockdown sehingga akhir tahun, kita kekal dengan status yang kita ikuti pada hari ini. Walaupun kadar vaksinasi meningkat. Kita kekal menutup beberapa sektor ekonomi seperti mana yang kita hadapi pada hari ini. Tetapi senario ini akan menyebabkan kemelesetan ekonomi sehingga akhir tahun dan selepas akhir tahun, masuk pada tahun 2022. Senario yang ketiga, kalau kita tengok, kita buka ekonomi mengikut garis masa vaksinasi yang ditetapkan. Fasa 3 kita masuk bulan Oktober, fasa 4 bulan November. Tetapi kita susuli dengan beberapa insentif dan bantuan tambahan. Dan ini yang saya rasa yang Perdana Menteri maksudkan dengan langkah dan strategi baru bagi melonjakkan pemulihan ekonomi yang akan ditumpukan kepada bukan sahaja mengurangkan beban ekonomi rakyat, tetapi dalam masa yang sama meningkatkan kuasa beli pengguna. Sebab maklumat terkini yang kita dapat, lebih separuh daripada pekerja yang bergaji di Malaysia kini hanya menerima gaji di bawah RM2,062, di bawah garis kemiskinan di banyak negeri. Dan ada yang ada simpanan, tapi simpanan sudah habis. Sejak China diperkenalkan, kita tahu 6.49 juta pencarut sudah keluarkan simpanan mereka. Jadi kalau kerajaan boleh perkenalkan bantuan dan insentif baru, selain daripada rancangan membuka sektor ekonomi secara progresif, kita boleh lihat rakyat akan dapat berbelanja, ekonomi akan menjadi lebih rancak dan pemulihan akan boleh berlaku dengan lebih cepat. Baik, Datuk. Ramai juga penganalisa melihat di bahawa pandemik ini akan mengubah landasan ekonomi dan membawa cabaran baru kepada ekonomi negara. Jadi, apakah harapan Datuk terhadap kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru ini, Datuk, untuk memastikan kelangsungan ekonomi untuk tempoh jangka yang panjang, Datuk? Kita tak bercakap mengenai soal strategi, tapi apa yang boleh kita bercakap mengenai soal strategi, mengenai apa yang boleh dilakukan untuk membolehkan kelangsungan ekonomi ini bergerak terus untuk jangka masa yang panjang, Datuk? Saya tertarik dengan kenyataan PM Perdana Menteri yang menyebut tentang perubahan mendasar dalam struktur ekonomi Malaysia untuk mengembalikan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama. Ini adalah dua perkara yang berkaitan. Peningkatan daya saing di akhirnya, apa yang kita inginkan ialah supaya pelaburan domestik dapat dijana dengan lebih rancak. Malaysia kekal sebagai negara tarikan para pelabur asing, dan tahap pendapatan negara yang diukur melalui GDP per capita ini dapat dilonjakkan kepada negara berpendapatan tinggi. Dalam masa yang sama, kemajuan kita juga perlu seiring dengan usaha untuk memastikan kesenjangan ekonomi dapat dikurangkan dan ekonomi kita kekal saksama. Jadi untuk mencapai tujuan itu perlu kita akui ada beberapa isu yang perlu diubah di peringkat yang paling dasar yang kita panggil juga dengan nama lain structural change. Apa isunya? Pertamanya isu berkaitan dengan unemployment, mereka yang hilang pekerjaan akibat pandemik, ataupun mereka yang juga kita panggil sebagai underemployment, iaitu mereka yang ada kelayakan tetapi diberi gaji yang tidak setara dengan kelayakan.
Kerana apa ini berlaku? Kerana ada ketidakseimbangan dalam ekonomi antara pekerja asing yang dibayar murah dengan pekerja tempatan yang ada kelayakan, tetapi oleh kerana struktur ekonomi yang ditekan dengan lambatkan pekerja asing, mereka dibayar tidak mengikut kelayakan. Ini satu isu. Yang kedua, berkaitan dengan dasar fiskal negara. Dalam suasana pandemik, kerajaan perlu cari strategi baru untuk memperluaskan ruang fiskal untuk kita cari dana untuk semua program sosial yang telah dirancang yang kita perkenalkan. Sekarang kita banyak bergantung kepada pinjaman. Tetapi hutang kita juga sudah meningkat kepada 60% daripada GDP. Jadi adakah ini sustainable, satu perkara yang perlu kita teliti, atau adakah ada ruang lain yang kita boleh gunakan untuk kita tambah pendapatan negara, iaitu melalui perubahan dalam sistem cukaian. Begitu juga dalam aspek lain, kalau kita tengok dari aspek GDP per kapita, kita kekal negara berpendapatan sederhana walaupun sudah agak lama kita keluar daripada negara berpendapatan rendah. Di mana kekurangan kita? Kalau kita buat perbandingan umpamanya, tahun 70-an kita semua bermula di garisan yang sama dengan Korea Selatan. Kita bermula di garisan yang sama dengan Taiwan. Tetapi hari ini Korea dan Taiwan adalah negara berpendapatan tinggi, GDP per kapita mereka lebih daripada 30 ribu US dollar berbanding dengan kita yang kekal di tangga pada tahap 12,000 US dollar. Jadi apa yang membezakan kita dengan negara-negara yang sudah menjadi negara berpendapatan tinggi ini, iaitu peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dalam industri, dalam ekonomi. Yang ini antara perkara mendasar yang saya rasa antara isu yang dirujuk oleh Perdana Menteri dalam ucapan sulung beliau. Baik Datuk, ini soalan terakhir dari saya Datuk. Bagaimana Datuk melihat pendapat mengenai cadangan untuk mengecilkan saiz kabinet dan dalam masa yang sama menumpukan kepada portfolio yang mengkhususkan kepada langkah pemulihan ekonomi yang lebih strategik dan berkesan, Datuk? Saya tidak mahu terlalu menumpukan kepada saiz kabinet. Ia boleh berubah mengikut keperluan semasa, keperluan politik. Kerana realitinya kerajaan kita terbentuk melalui gabungan pelbagai parti politik, pelbagai kaum, pelbagai wilayah, dengan pelbagai kehendak dan keperluan. Dan sebagai Perdana Menteri, secara realitinya beliau juga adalah pemimpin politik. Dan ada banyak kepentingan politik yang perlu beliau imbangi. Sebab itu kita tengok Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan juga tidak mampu mengurangkan saiz kabinet. Mereka ada 28 menteri. Tidak ada banyak beza dengan Kerajaan Perikatan Nasional umpamanya. Ada 31 menteri. Jadi saiz kabinet pada saya bukan isu terpenting. Yang pentingnya, siapa yang menerajui portfolio yang ada tanggungjawab langsung ke atas ekonomi negara, ke atas kesihatan awam, ke atas perbendaharaan. Kerana dalam pengurusan krisis pandemik ini, saya rasa portfolio ini yang perlu kita beri tumpuan dan ia perlu diterajui oleh mereka yang ada keupayaan untuk menyelaras pelbagai jentera kerajaan. Ramai yang menganggap teknokrat dan profesional umpamanya lebih berupaya. Saya rasa tidak semestinya. Kerana menerajui dan menguruskan sektor awam ini tidak sama dengan pengurusan sektor swasta. Syarikat dan sektor swasta ukurannya pulangan komersial dan keuangan. Tetapi sektor awam objektifnya adalah kesejahteraan rakyat. Perlu ada kemampuan untuk mengimbangi banyak kepentingan dan permintaan daripada pelbagai pihak. Tahap kecerdasan yang tinggi umpamanya. Dan keperluan untuk menampilkan kepimpinan yang berkesan. Dan keupayaan ini boleh datang daripada sektor profesional, boleh datang daripada kepimpinan politik. Jadi saya rasa kita tidak boleh menyempitkan harapan kita. Kerana kepimpinan, kecerdasan, keupayaan menerajui dan menguruskan jentera kerajaan ini boleh datang daripada semua tempat. Baik, Datuk. Yang kita harapkan adalah pemilihan individu terbaik untuk menerajui portfolio penting yang berkait rapat dengan pengurusan krisis. Baiklah, itu tadi perkongsian bersama dengan Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTIT. Terima kasih Datuk atas perkongsian tersebut.